Assalamualaikum. Hai korang semua. Video kali ini akan membincangkan tentang hukum bagi seorang wanita boleh ke tak boleh untuk memasuki masjid. Okey, setiap Muslim boleh dibenarkan untuk masuk ke masjid, tidak kira lelaki atau perempuan, sama ada untuk beriktikaf, beribadah atau mendengar ceramah atau sebagainya. Okey, namun terdapat perbezaan pandangan dan pendapat daripada ulama dan mazhab. Ada yang kata boleh masuk ke masjid atau melalui ruang masjid, dan ada yang menyebut tidak boleh. Okey, melalui masalah tersebut, mari kita ikuti video ini bagi mengetahui hukum bagi seorang wanita yang didatangi haid masuk ke masjid. Okey, jom kita tengok video ni. Okey. Ini masuk. Hello. Kejap. Kau kan? Apa lagi? Kejap. Sini hari tu saya ada beritahu pasal ni, cerita pasal ni. Saya kat dalam, apa kejap Okey. Kongsi tau. Okey. Wei korang, siapa tahu hukum wanita yang haid juga dalam masjid? Macam mana hukum dia? Usna tahu. Kalau menurut, tapi Usna tahu yang perkara disepakati je lah. Kalau menurut jumhur ulama iaitu Syafi'i, Hanabilah, Maliki, Hanbali, dia cakap perempuan yang haid ni tidak boleh duduk dalam masjid. Dia cakap memang haram betul, dia cakap duduk. Lepas tu, korang tahu tak kenapa? Alasan ni sebab apa? Korang tahu tak? Tak tahu? Biar Usna terangkan. Alasan dia sebab dia cakap perempuan haid ni bukanlah sebab kerana perempuan tu tak suci, bukan sebab perempuan tu kerana haid, tapi sebab perempuan tu berada dalam keadaan hadas besar ataupun janabah. Itu yang menyebabkan dia guna alasan perempuan haid ni tak boleh duduk dalam masjid. So perkara yang disepakati kat sini ialah jumhur ulama tu tadi, yang 4 mazhab tu. So Kalau ada ulama yang sepakat kan, maksudnya ada juga lah ulama yang tak sepakat pasal larangan untuk orang haid tu kan. Betul-betul ingat tak? Kak orang kena cakap hari tu. Wanita haid tidak boleh melaksanakan ibadah seperti solat, puasa, haji dan sebagainya. Namun di sana terdapat persoalan, bagaimana jika wanita haid ingin masuk ke masjid? Apakah hukumnya? Di sana terdapat pandangan yang tidak disepakati oleh para ulama mengenai hukum seorang wanita haid masuk ke masjid. Pandangan pertama berpendapat bahawa dilarang sama sekali seorang wanita itu untuk masuk ke masjid sesama ada secara sengaja atau sekadar lalu atau dalam keadaan apa sekalipun. Manakala pendapat kedua pula berpendapat bahawa seorang wanita itu dibolehkan untuk masuk ke masjid tapi bersyarat. Syaratnya adalah seorang wanita yang sedang haid memasuki masjid dengan alasan-alasan tertentu seperti hanya sekadar lalu
atau untuk mengambil sesuatu di dalam masjid tapi tidak duduk lama di dalam masjid. Dan pendapat ketiga pula berpendapat bahawa seorang wanita itu dibenarkan, seorang wanita haid maksud saya, dibenarkan untuk memasuki masjid secara mutlak. Wanita tersebut dibenarkan selagi mana darah haidnya tidak mengotorkan masjid atau tempat ibadah tersebut. Dan demikianlah dapat disimpulkan bahawa seorang wanita itu boleh memasuki masjid hanya untuk sekadar lalu dan tidak tinggal di dalam masjid dalam keadaan yang lama. Dan sebaiknya seorang wanita itu sewaktu haid dia menghindarkan dirinya daripada masjid kerana dibimbangi darah haidnya itu menitis dan mengotori kawasan masjid. Syida, bukan kau ada baca ke pasal pandangan ulama tentang hukum perempuan haid masuk dalam masjid? Aku rasa kau ada baca lah. Sebab hari tu ada banyak-banyak minum touch tau. Lepas tu jumpa tajuk ni. Sekejap saya cari sekejap Okay. Lepas tu ada take note. Cuba cari tajuk. Jumpa. Okay, apa? Ada 3 pandangan. Okey, pandangan pertama ni dia cakap tidak diharuskan, maknanya haram lah bagi mana-mana perempuan yang haid untuk melalui dan memasuki kawasan masjid serta menetap di dalamnya. Selagi dia belum angkat hadas besar, maknanya mandi wajib lah. Jadi pandangan ni empat-empat mazhab tu jumhur ulama yang setuju dengan pandangan ni. Okay, pandangan kedua pula, dia kata diharuskan bagi wanita yang haid untuk melalui kawasan masjid dengan hajat atau alasan tertentu tapi tak dibenarkan untuk menetap dalam masjid tu lama-lama. Dia lalu je contoh nak ambil barang kan, nak tinggal barang ke ataupun macam tu lah. Lepas tu pandangan ni pula merupakan satu pandangan daripada sebahagian mazhab Syafi'i dan sebahagian Maliki dan juga Hanbali. Ni yang kedua tadi. Ni yang kedua. Okey, yang ketiga pula, pandangan ketiga pula cakap diharuskan mana-mana wanita untuk lalu dan untuk masuk dalam kawasan masjid serta menetap di dalam dia secara mutlak. Maknanya kita boleh je masuk. Betul. Selagi mana, dia kata dengan syarat selagi mana perempuan tu mampu menjaga kebersihan masjid. Maknanya dia yakin dia tak bocor ke apa ke. Okey, jadi siapa yang bagi pandangan ni? Ramai tau mazhab yang bagi pandangan ni, tapi bukan mazhab jumhur lah, iaitu mazhab Al-Muzani. Lepas tu ada satu pandangan daripada mazhab Syafi'i. Lepas tu beberapa mazhab daripada ulama Maliki. Lepas tu mazhab Zahiri juga bagi pandangan macam ni juga. So kesimpulan kat sini ada 3 pandangan je 3 lah. pandangan kita boleh Cuma tengok. yang paling rojeh tak boleh. Yang sepakat tadi. Yang sepakat tu lah pandangan pertama tu. Tapi ada banyak pendapat, so kita boleh tengok semua pendapat. Okey, terima kasih Syida. Aku dah jelas dah sekarang. Korang dah kalau ada pendapat, mestilah pendapat ni mazhab-mazhab ni ada dalil dia sendiri kan. So siapa tahu pendapat ada dalil tu. Kira bagi tahu itu. Untuk dalil pertama tu yang kata yang sepakat ada dua dalil. Satu Quran, lagi satu hadis. Yang Quran tu daripada surah An-Nisa ayat 43. Jap aku baca dia punya maksud cakap wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menghampiri sembahyang. Maksudnya mengerjakannya lah sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu sedar dan tahu apa yang kamu katakan, dan janganlah pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub. Yang junub tu maksudnya dia nak kiaskan yang junub tu dengan orang yang haid tu. Dia tak boleh hampiri masjid lah, maksudnya masuk masjid. Lepas tu yang hadis tu pula daripada Ummu Atiyah dari golongan Ansar, berkata Nabi Muhammad SAW menyuruh para wanita bujang yang memakai kudah agar keluar pada 2 hari raya, dan baginda menyuruh wanita-wanita yang haid untuk menjauhi tempat solat kaum muslimin. Maksudnya memang kat situ rancangannya tak boleh lah orang yang haid ni masuk masjid. So dia orang pegang pada hadis tadi dengan Quran tadi yang surah An-Nisa tu. dalil tak boleh masuk masjid tadi. Gitu. Cik, kau kenapa Cik? Aku masih confused lah sebenarnya. Aku masih tak faham lagi apa yang tentang perkara ni sebenarnya. Boleh tak siapa terpincikan lagi perkara ni? Yang mana yang dalil tadi Yang ke? dalil sepakat tu semua. Tak faham lah. Adik tadi yang cakap pasal junub. Dia junub tu ulama kiaskan dengan haid. Sama-sama pada besar.
hijab ke rambut ke tak boleh. Tapi ada juga yang cakap pendapat yang bercakap pendapat tu dia cakap boleh tapi dengan syarat tak mengotori masjid. Faham. Jelas tak? Jelas. Okey, sekarang ni baru faham apa yang Tiah cakap. Okey, sekarang ni aku nak tambah apa dalil yang Dayah cakap tadi. Adalah dalil yang kedua ni, dia mereka berpandangan yang wanita haid ni boleh masuk dalam masjid dengan syarat diorang hanya melintas. Yang tadi tu, yang sekadar lalu tadi tu. Yang bukannya tetap kat dalam masjid tu lah. Faham. Dan ada juga berdasarkan firman Allah Ta'ala lah, berdasarkan surah An-Nisa ayat 43 kan tadi kan? 46. Ayat 46 maaf lah, aku tak ingat sangat tadi. Ada. Dia dalam satu ayat kan? Tu dalam tu dia bermaksud wahai orang beriman, janganlah kamu menghampiri sembahyang ini mengerjakannya sedang kamu dalam keadaan mabuk. Dan Maksudnya ayat yang sama lah ayat tadi. sama je Cuma sebenarnya. Cuma dia faham. menyokong pandangan tu. Tapi kan aku nak sambung sikit lah. Pandangan kedua ni ada juga diorang berhujah dengan hadis daripada Sayyidina Aisyah. Yang bermaksud Aisyah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, siapkanlah al-umrah. Tahu tak al-umrah ni apa? Tak. Sejadah. Dia sebagai sejadah lah. Apa tadi? Sejadah. Al-umrah. Al-umrah. Ha lah. Okey, lepas tu? So dia kata sediakanlah sejadah dari masjid. Lalu Aisyah berkata, aku sedang dalam haid. Lepas tu Rasulullah menjawab, sesungguhnya haid kamu tu tidak ada di tanganmu. Maksudnya ialah haid kita kan dekat itulah dekat sini. Jadi kan tak ada apa-apa halangan lah macam tu lah. Faham. Betul tak? Kan? Apa yang aku faham lah sebab aku setelah dia juga baca-baca dekat satu kitab tu dia cakap macam tu lah. Sebab ini adalah hadis daripada riwayat Muslim dan At-Tirmizi lah. Tapi Fatia boleh tak jelaskan juga untuk pandangan kedua ni dalilnya? Rincikan diri. Boleh. Sekejap nak fikir. Dari yang cakap pula yang kata Aisyah tu boleh bagi al-umrah tu pada Nabi sebab ada keperluan. Dan ini yang kuatkan keperluan tu. Okey, tapi ada juga pendapat yang kata Aisyah bagi tu dari luar je, bagi al-umrah kepada Nabi tu dari luar je. Dia tak masuk lah. Dia tak masuk lah. Dia menurunkan tangan je. Pendapat lah mengenai dahulu. Faham. Kan kita ada yang lain. Ada hari tu Jannah ada kata kat kita semua. Bila kita tengok balik jom. Cuba ingat balik. Bagi pandangan yang ketiga, dalil yang menjadi sandaran mereka iaitu dalil Nabi Muhammad SAW dari Aisyah radhiyallahu anhu, dan matanya ialah an Aisyah radhiyallahu anha qalat lama ji'na sarifa khidatu faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam if'ali ma yaf'alul hajju khairu an la tatufi bil baitin hatta tathuri. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, lakukanlah apa yang diperbuat oleh seseorang yang berhaji kecuali jangan engkau tawaf di Kaabah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Okey, berdasarkan hadis di atas, Nabi Muhammad SAW tidak melarang Aisyah untuk masuk ke dalam masjid sebagaimana jemaah haji dalam masjid. Maka demikianlah begitu juga dengan wanita yang dalam keadaan haid tidak haram ketika masuki masjid. Dalil ni lah yang menunjukkan bahawa perempuan haid tu tak boleh masuk masjid sebab Rasulullah kata tak boleh tawaf kan. Maksudnya kalau kita tawaf tu memang kita akan masuk Baitullah, masuk masjid lah. Tapi ada juga ulama yang kata Rasulullah larang tawaf je, dia tak larang kita masuk masjid pun. Maksudnya kalau kita iktikaf ke apa boleh je. Kalau pendapat info. So sebenarnya dah jelaskan. Dah jelas tak? Contoh kita nak pakai yang mana kan? Jadi keseluruhan ni nak kata dia ada beberapa pendapat. Kalau ada pendapat dalam kitab ni dia ikut ulama' lah kan. Kalau ada ulama' tu kata, ada tu kalau rojih dia pandangan dia kata untuk memudahkan perempuan untuk dia dia nak untuk nuntut ilmu dalam masjid. Jadi dia boleh dah masuk dengan syarat dia tak talwis. Kalau talwis tu maksudnya darah tu dia tak selalu keluar. Maksudnya dia boleh kawal, maksudnya darah tu tak mengalir. Jadi dia boleh dah masuk. Tapi ada kalau pendapat kalau daripada ulama' mufti dekat Malaysia pula kata dia lebih selamat kalau ambil dia lebih rajin pandangan daripada yang
kata tak boleh. maksud lebih tu. dia nyahu kata selamat, selamat, kata lebih rasa. selamat dan tepat dan lebih rojih. Maksudnya kat situ lah. Jadi kita tengok yang mana satu lebih ni. Jadi yang lebih kuat ambil yang kata tak boleh lah. Itu lah. Kita jumpa lagi. Jumpa lagi Fadla. Jumpa lagi. Macam mana makcik ha? Terima kasih semua. Terima kasih. Hello, terima kasih. Jumpa lagi. Okey, korang dah tengok video tadi? Jelas dah kan? Harap video ini dapat memberi input dan sedikit ilmu kepada kita semua. Okey, sampai di situ saja. Bye korang. Assalamualaikum.